Hah? Alhamdulillah, hard work paid off. I didn't notice that he almost cried. Padaku, biar ku rasa apa yang kau lalui. I'm trying my best. I'm trying my best to be okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bersama Malaysia. Hari ini untuk edisi Jumaat 11 Jun 1 Zulkaidah. 1 Zulkaidah. Ya. Semalam telah habis awal kita. Ya, betul. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Diharapkan semuanya sihat-sihat belaka. Ya. Dan terutama kepada adik-adik kita semalam, Ya. debaran telah pun berakhir menantikan keputusan SPM 2020. Betul. Sebentar tadi kita melihat sedikitlah gambaran. Ya. Saya tersentuh, tergamam sikit sebab kita dapat merasai bagaimana emosi ibu bapa berada, ahli keluarga ibu bapa semuanya berada ketika mengambil keputusan. Bukan? Betul. Ini satu zaman yang peristiwa bersejarah kita dapat rakam siap-siap. Ya. Kan? Jadi mula-mula saya macam fikir kenapa nak rakam, tapi kalau saya berada di tempat mereka saya akan buat benda yang sama. Saya akan letak telefon, standby kamera dan sebagainya. Apa saja keputusan, yang penting peristiwa untuk melihat keputusan secara dalam talian tu dapat dirakam dan dikenang. Ya. Kita melalui satu perubahan yang sangat ketara, betul. kan. Bagaimana dulu zaman kita pagi-pagi siap nak ke sekolah. Ya. Tapi kali ini semuanya berada di secara maya, kan. Betul, Jadi betul. mungkin itu adalah perasaan yang ingin direkodkan, bagaimana momen-momen. Saya pasti mereka telah melalui satu fasa yang sangat getir, Ya, betul. melalui SPM 2020 itu, kan. Betul, Mereka ni betul. antara pejuang juga. Berjuang dalam memutuskan rantaian COVID-19 dan mereka juga berjuang untuk masa depan mereka. Dia berjuang untuk mendapatkan pendidikan ataupun melalui sesi pembelajaran dalam keadaan yang luar daripada kebiasaan. Kan ini dipanggil kohort COVID ni, kan. Yang tidak dapat menghadiri kelas dengan begitu banyak hari sekali, tetapi berupaya untuk mengatasi segala cabaran ini dan akhirnya mendapat kecemerlangan dalam SPM 2020. Apapun tahniah dan syabas kepada semua calon. Semua calon kita ucapkan. Betul. Straight A's ke, tak straight A's ke, semua kita ucap tahniah. Tahniah juga kepada Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga betul. Lembaga Perpajakan Malaysia kerana mereka telah bertungkus lumus juga sebenarnya mengatur prosedur yang sebaik mungkin untuk memastikan bahawa SPM 2020 itu berlangsung dengan lancar. Ya, betul. Kan? Ya, alhamdulillah. Dan ini yang terbaik, keputusan terbaik dalam tempoh 5 tahun, kan. Betul. Jadi apa pun kita nak raikan anda semua yang telah sama ada cemerlang, straight A's, tapi anda telah mengharungi satu cabaran yang cukup getir. Dan ini menjadi dalam lipatan sejarah kita lah. SPM 2020, calon-calonnya yang mendapat keputusan cemerlang dan melalui satu fasa yang begitu mencabar sekali. Dan kita hari ini juga nak bersama dengan seorang bekas calon lah. Bekas calon. Bekas calon. Kita nak bersama dengan Saidatul Syahidah. Saidatul Syahidah ini merupakan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Bentara Dalam Segamat Johor. Dan akan bersama dengan ibu beliau juga. Betul. Itu Puan Halimatul Saadiah Mahadi. Di secara maya bersama kami di MHI. Ya, dekat sudah bersedia. Ada dia. Selamat pagi. Selamat pagi. Tahniah diucapkan. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Rasanya nak panggil apa ni? Syahidah ke Saidatul ke macam mana? Syahidah apa ni? Okey, Syahidah antara yang rakamkan detik bersejarah tu juga, ya? Ya, akak saya yang rakamkan. Dia letak tripod. Mari kita tengok sikit. Ya. Saya pun terkesan dengan video ni, mari kita tengok. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itulah dia. Itu pukul berapa tu, Syahidah? Pukul apa tu? Kalau keluar keputusan pukul 10 pagi, Syahidah? Tepat pukul 10. Pukul 10. Okey, saya mengandai kini sebab pakai telekong mungkin baru lepas solat sunat duha ke apa ke?
Ya, betul. Okey. Masa tu memang tak nak ajak ibu sekali duduk sebelah ke, tengok keputusan ke, atau memang mengeputusan tak apa, biar saya tengok dulu. Memang nak biar saya tengok dulu sebab saya takut kan. Saya takut. Ya, okey. Tapi adakah dijangka keputusan sebegitu ataupun memang tak jangka? Memang expect untuk dapat 9A tapi rasa takut memang ada sebab kita yang hadap waktu jawab exam tu kan, so kita tahu apa yang kita jawab. Ya, betul. Sebab kalau ikut senarai maklumat yang diberikan ni, bukan calon-calon pelajar ni kan. Okey, saya nak tanya Puan Halimatus. Tadi daripada visual tadi kan, Syahidah berlari menjerit tu, memang ada apa yang berlaku selepas itu? Okey, selepas tu dia memang, saya pun terkejut. Sebab di luar, kami berada di luar bilik, memang nak tunggukan. Bila dia jerit tu, takut juga keputusan yang bagus kan, tak bagus. Tapi bila yang ada begitu, bila dia beritahu, Tuhan yang tahulah, saya pun tak dapat nak cakap apa. Memang saya pun terjerit, memang peluk semua. Memang tak tahu nak cakap lah. Memang Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Ya. Puan memang tidak dibenarkan untuk berada bersama-sama dengan anak ketika keputusan dilihat? Dia memang tak benarkan. Kami adik-beradik, abang-abang dan kakak semua dia tak benarkan masuk dalam bilik. Kenapa? Sebab dia nak sendiri, dia cakap tapi saya pun nak bagi privacy untuk dia, cakap tak apa dah cakap dengan abang kakak dia. Jadi biarkan dia dengan daripada dua bilik tu, doa yang sehabis-habis doa lah. Alhamdulillah, ustaznya alhamdulillah. Syahidah, okey, kita tahu bagaimana kalian terpaksa berjuang menduduki peperiksaan SPM 2020 ini dengan sangat-sangat getir kan, berjuang dan sebagainya. Jadi bagaimana kalian semualah bila perlu menghadapi peperiksaan yang besar menentukan masa depan kalian ini dalam keadaan yang sebegitu? Masa tu macam keyakinan diri kan, kadang kita rasa macam alamak kan, dengan PDPR ni yang sangat mencabar. Mungkin pengalaman Syahidah sendirilah. Alhamdulillah, saya dikurniakan dengan orang sekeliling yang sangat suportif. Apanya keluarga, guru-guru dan rakan-rakan, mereka sangat menunjukkan sokongan yang padu. Keluarga memang fahamlah ada kelas online, memang bertolak ansur, bagi kongsi peranti macam laptop. Guru memang saya sangat tapik dengan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Tentera Dalam kerana sangat-sangat committed dengan pelajar-pelajar walaupun dalam keadaan yang susah. Memang kita tahu PDPR memang susah, cikgu penyampaian maklumat daripada cikgu memang agak terbatas, tapi cikgu tetap gigih menyampaikan maklumat kepada para pelajar. Dan rakan-rakan saya pun semuanya prihatin dan sangat berdisiplin. Kalau ada kelas online tu, lagi-lagi kalau kelas pagi 5 minit sebelum mula kelas, mesti akan ada yang telefon untuk ingatkan, join kelas. Bagusnya. Okey, nak tanyalah sebab sekarang ni ada trend bila dah ramai berada di dalam kelas secara online tu kan. Ada ambil screenshot ke ambil gambar tak? Ada. Ada supaya kenang-kenangan lah kan. Ya, betul. Okey, kita tadi disebutkan tentang komitmen cikgu, guru ni sebab nak melaksanakan PDPR ni bukan sesuatu yang mudah. Nak mendapatkan perhatian dan sebagainya. Apa antara perkara yang Syahidah lihat dari segi pendekatan cikgu-cikgu Syahidah ni sendiri untuk memastikan walaupun pembelajaran dilakukan di rumah tapi masih lagi menarik. Apa antara yang boleh dikongsi, yang diingatilah? Kegigihan cikgu memang sangat dihormati. Biasanya sebelum mula cuti ataupun online kelas daripada rumah, cikgu memang akan perkenalkan modul-modul. Jadi modul tu cikgu bagi kita buat latihan. Bila ada kelas, kita semak sama-sama dan bagi saya cara yang cikgu gunakan itu memang sangat berkesan. Syahidah, pastinya Syahidah pun merindui rakan-rakan kan, nak bertemu secara bersemuka, guru-guru kan, sebab momen tu kan sudah berlalu, maknanya kita masih lagi berada dalam kena kuarantin diri jugalah kan. Okey, bila berdapat 9A ini, mungkin Syahidah ada rasa macam alangkah bagusnya dapat berjumpa guru, betul tak?
Tapi hari ini Eli, mungkin sesuatu yang ingin kita berikan juga kepada Syahidah. Ya, kita nak tanya, mungkin ada nama-nama guru yang nak disebutkan ya. Yang terlintas. Cikgu-cikgu yang mengajar saya pada tahun ni, Cikgu Syalini, Cikgu Zuraini, Cikgu Rohaya, Cikgu Ibrahim Taiko, Cikgu Hanida, Cikgu Halisa, Ustazah Nuraini, Cikgu Karim, Cikgu Abdul Kadir, Cikgu Hazwani. Baik. Bagusnya ingat nama semua. Okey. Disebabkan ada sebut nama cikgu pertama tu. Kita pilih yang pertama. Kita tampilkan beliau. Cikgu Syalini, anak perempuan basket. Hai cikgu. Hai cikgu. Hai, selamat pagi kepada semua. Selamat pagi cikgu. Okey, di atas anda tu adalah anak murid anda yang cemerlang, salah seorang daripadanya pastinya. Nama cikgu disebut yang pertama. Jadi kami pilih yang pertama. Itulah dia, guru bahasa Inggeris lagi ni. Okey, mungkin sebagai guru yang dekat dengan Syahidah juga kan, bagaimana bila mengetahui Syahidah mendapat 9A dalam SPM 2020 ini? Ya, sila ulang soalan. Okey, bila mengetahui Syahidah, sebab kami difahamkan cikgu antara guru yang terdekat kan dengan Syahidah. Jadi bila mengetahui keputusan Syahidah yang sangat cemerlang kan, apabila kalian semua telah menempuhi satu proses yang sangat mencabar ini kan, dengan PDPR-nya. Jadi bagaimana perasaan cikgu sendirilah? First of all, congratulations Sadatul Syahidah, because you made all of us proud for obtaining such an exemplary result. Okay, saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Sadatul Syahidah dan juga ibunya yang sentiasa bersama dengan dia. Sebagai seorang guru, memang saya rasa sangat gembira bila saya mendapat berita baik bahawa Sadatul Syahidah merupakan antara pelajar yang cemerlang di sekolah saya, iaitu Sekolah Menengah SMK Datuk Bentara Dalam. Ya, pastinya ini cukup berita yang cukup menggembirakan cikgu juga. Dah berhempas pula secara PDPR nanti akhirnya berbaloilah keputusan yang diterima ni. Okey, cikgu Syalini sebagai guru bahasa Inggeris kan, pengajaran secara dalam talian ini adalah satu yang sangat-sangat macam barangkali dengan berbaloinya keputusan ini dapat dikongsikan sikit apa yang telah anda lalui, apatah lagi dengan melihat anak-anak yang punya harapan besar untuk cemerlang walaupun tidak masuk ke dalam kelas dan ke sekolah dan sebagainya. Alright, dari segi PDPR memang sebagai seorang guru kita menghadapi banyak kekangan. Bukan saya sahaja, malahan rakan sekerja saya. Kekangan ialah it's a total shift, 180 degrees. Sebab kita bukan lagi bersemuka dengan pelajar, padahal kita melakukan pembelajaran di atas talian. So sebagai seorang guru kita perlu update diri kita dengan sistem pendidikan yang lebih canggih dengan penggunaan teknologi agar ia dapat membantu para pelajar kita menghadapi peperiksaan SPM. Saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan ataupun jutaan terima kasih kepada KPM kerana di bawah naungan mereka JPN Johor dan Jabatan Pendidikan. Cikgu Syalini. Cikgu, sikit terputus. Cikgu boleh teruskan mungkin? Okey, ada sikit gangguan. Yang pastinya penghargaan ditujukan juga kepada pejabat pendidikan daerah. Menggunakan teknologi. Okey, baik. Ada sikit gangguan. Cikgu, okey. Cikgu dengar clear kami? Ya, saya dapat dengar. Okey. Kita nak tahu juga cikgu bagaimana, sebab kita dah melihat guru-guru ni telah memberikan yang terbaik. Begitu juga dengan para pelajar, ibu bapa, maknanya gabungan semua kalian ini. Tapi bagaimana peranan sekolah itu sendiri? Program-program yang dilaksanakan sepanjang PKP dan PDPR ini memastikan bahawa pelajar-pelajar tidak tertinggal kan untuk mengikuti pelajaran. Memang pengetua sekolah saya iaitu Tuan Haji Anwar bin Hashim, memang dia menggalakkan guru menjalankan ataupun meneruskan
program kecemerlangan sekolah, di mana ada beberapa program yang saya cuba selitkan di sini, iaitu program Perfect Score, di mana saya Datul Syahidah memang terlibat dalam program tersebut, dan kita gabungkan pelajar-pelajar yang dapat skor straight A's dan pelajar-pelajar yang boleh lulus semua mata pelajaran, dan kita mengadakan Google Meet. So kita asingkan pelajar mengikut kebolehan mereka, pencapaian mereka, dan kita memberikan drilling, how much we can do. So the drilling that we can carry out with our students. Padahal kita juga menjalankan kelas PDPR untuk kelas masing-masing. Tapi di samping itu juga jalankan program-program kecemerlangan sekolah seperti program Perfect Score, Perfect Passes dan sebagainya. Ini antara program yang dilaksanakan. Ya, inisiatif yang sudah terbukti. Ya, syabas ucapkan. Baik, secara kejutan ni kita tampilkan Cikgu Shalini ni. Jadi saya Datul Syahidah mungkin nak perkatakan sesuatu kepada guru anda ni, silakan. A very big thank to teacher Shalini and semua cikgu sekolah Datuk Pentara Dalam, dan kepada semua cikgu-cikgu di Malaysia kerana terus gigih dalam memberi ilmu kepada murid walaupun dalam keadaan yang sukar, tetapi cikgu-cikgu masih berjaya. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada semua cikgu. Baik, terima kasih banyak. Okey, Faria, sebenarnya kita ada satu lagi soalan nak tanya kepada Syahidah. Mungkin ibunya boleh juga. Kalau kita lihat gambar-gambar ni, ada gambar ayahandanya sekali, dan difahamkan ayah Syahidah telah pun meninggal dunia pada tahun 2018 kan. Jadi katanya ini juga keputusan ni untuk ayah tercinta juga kan? Ya, betul. Ya, mungkin dapat diluahkan sedikit rasa syukur dan kegembiraan kepada keluarga, terutamanya atas apa yang telah anda lalui ni. Ya. Alhamdulillah, saya rasa sangat-sangat bersyukur. Sebab tu memang ada, sebab saya anak bongsu, jadi adik-beradik saya yang atas semua dapat sama-sama mengambil SPM, ambil SPM bersama dengan arwah abah. Tapi tak mengapa, saya rasa bersyukur dengan orang sekitar yang masih ada dengan saya. Baik. Saya suka semangat tu. Ya. Terima kasih banyak-banyak Syahidah Jempuan Halimatus, juga dengan Cikgu Shalini. Kami mendoakan agar perjalanan Syahidah nanti insya-Allah dipermudahkan. Ya. Dan ini mungkin satu lagi tanda penanda aras. Betul. Kepada SPM 2021 nanti. Ya. Bagaimana mencapai kejayaan dalam keadaan yang sebegini. Betul. Kan? Katanya nak jadi cikgu juga ya. Itulah dia. Apa pun selamat maju jaya untuk masa depan. Terima kasih banyak kesemuanya sudi bersama kami di Malaysia hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Itu dia saya Datul Syahidah, pelajar SMK Datuk Bentara Dalam Segamat, dan juga ibunya Hadimatus Saadiah Mahadi bersama dengan Cikgu Shalini Baskaran, guru bahasa Inggeris. Jadi syabas kepada SMK Datuk Bentara Dalam. Sedap nama ni Segamat. Johor. Ya. Baik, selepas ini kita akan kongsikan banyak lagi pengisian, antaranya kita masih membincangkan berkenaan dengan kesan jangka panjang. Betul. Yang dijangkiti COVID-19 ini. Ya, semalam kan ada berbincang dengan Ashraf Muslim juga. Jadi barangkali itu salah satu daripada kesannya lah. Ya. Okey, nak berehat seketika, kembali lagi sebelah sini. Baik. Okey, kembali dalam Malaysia hari ini. Teruskan bersama dengan kami. Untuk hari Jumaat yang mulia ni, kita dah tak raya. Jadi, mulakan perencanaan untuk hari-hari mendatang yang dah dijadualkan untuk mendapatkan vaksin. Jangan lepaskan kesempatan, jangan tak datang dan sebagainya. Okey, kami hari ini nak kongsikan lagi apa yang dicatatkan dari segi rekod harian perangkaan kes COVID-19. Dan kita lihat, difahamkan adanya penurunan kes baharu 5,671 dan membabitkan 5,663 kes tempatan, yang lain semua kes import. Dan kes sembuh baru dicatatkan 7,325. Dan anda lihat perangkaan ini, kita harap angka 5 ni, kes baru ni akan semakin lama semakin menurun supaya kita semua dapat menjalankan aktiviti seperti biasa selepas ini. Tetapi dalam tempoh masa belum lagi keluar daripada PKP ini, PKP penuh ataupun 3.0 ini, pastikan kita semua menjaga SOP, menjaga kawalan kendiri, dan kalau tidak perlu keluar, janganlah keluar dari rumah. Segala aktiviti yang boleh dilakukan di rumah, bekerja dan sebagainya,
lakukanlah. Okey, rakan saya Fariha seperti mana disebutkan tadi nak berkongsi tentang apakah di antara kesan jangka masa panjang pesakit-pesakit yang pernah dijangkiti COVID-19. Sejak 2 minggu ini kita dengar macam-macam perkongsian ya daripada kalangan artis dan juga individu-individu yang sudah lama pulih daripada jangkitan COVID-19, tetapi tiba-tiba datang perkara-perkara atau simptom-simptom yang membuatkan mereka tertanya-tanya adakah ini berkait dengan COVID ataupun tidak. Fariha, ada perinciannya. Silakan. Semalam kita bersama dengan Ashraf Muslim bagaimana pengalaman Ashraf sendiri kan bekas pesakit COVID-19 itu, katanya otot di bahagian bahunya mengecut. Jadi hari ini kita nak bicara lebih lanjut berkenaan dengan long COVID ataupun post COVID syndrome bersama dengan tetamu kita. Kita ada secara maya bersama dengan Dr. Yasmin Muhammad Ghani, merupakan pakar perunding penyakit berjangkit. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Very good morning. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi. Dan juga kita ada Sweet Kiss Mina. Selamat pagi. Sweet. Boleh dengar? Baik. Okey, Sweet Kiss Mina, kita tahu antara pelakon yang juga bekas pesakit COVID-19. Katanya beliau telah dijangkiti virus pembunuh ini pada 21 April yang lalu. Baik, kita boleh teruskan perbincangan ini, Doktor, ya? Sure. Okey. Berkenaan dengan kesan jangka panjang yang dihadapi oleh bekas pesakit COVID-19 ini, mungkin doktor boleh terangkan secara jelas berkenaan dengan post-COVID syndrome. Adakah semua bekas pesakit COVID-19 ini akan mengalami keadaan post-COVID syndrome ini? So, post-COVID syndrome ni bukan semua orang yang akan mengalami, tapi ini adalah satu gejala yang memang dinampaklah ya dalam semua pesakit yang dah melepasi jangkitan COVID-19, tetapi adalah tanda-tanda dan gejala yang dialami semasa mereka mengalami COVID-19 tu berpanjangan. Dan berapa lama dia akan berpanjangan ni kita tak berapa pasti. Ada kajian yang menyatakan yang gejala-gejala ni boleh berlanjutan sehingga 12 minggu atau lebih. Right? Dan dia tidak boleh dijelaskan oleh diagnosis alternatif yang lain. Dia boleh terjadi kepada sesiapa saja COVID-19, bekas pesakit COVID-19. Walaupun mereka mengalami gejala ringan saja atau apa yang kita sekarang classify as kategori 1 atau 2 lah ya, mereka semasa mereka mengalami jangkitan virus tersebut. Dan doktor, jika semalam saya sempat menemubual salah seorang daripada bekas pesakit COVID-19 iaitu pelakon Ashraf Muslim yang mengalami bagaimana long COVID ini. Katanya ada yang kata disebabkan itu dia pernah berlakunya kecederaan ketika bersukan dan sebagainya kan. Tapi disebabkan selepas COVID-19 itu berlakunya pengecutan otot di bahagian bahu. Mungkin saya akan berkongsi juga dengan doktor, sedikit kita imbas bertentang atau membual semalam, doktor, ya. Kita boleh saksikan. Walaupun dah setahun kan Ashraf, dah masa mula-mula kena tu balik daripada penggambaran kan di Scotland. Jadi bagaimana, apa yang membuatkan Ashraf rasa ada yang tak selesa, ketidakselesaan di bahagian otot bahu tu? Sebenarnya waktu kena COVID tu, waktu saya dalam kuarantin sebelum saya masuk ke ward Pusat Kuala Pusat ataupun Hospital Sungai Buloh, waktu tu ada rasa sakit sangat di bahu ni. Kemudian dia dalam rumah kan, kuarantin seorang-seorang kat rumah. Kesan dia punya bila kita buat exercise dah mula rasa ada scapula macam terkeluar, tak tahulah kenapa kan. So lepas tu saya ignore lah, mungkin kata mungkin ada masalah urat salah ke apa ke kan. Keluar daripada hospital, saya jumpa dengan Dr. Fisio, Dr. Rahmani di PPM. Dia beritahu saya ada, dia kata pernah kena hentakan tak? Dia kata tak pernah ada, sebab dia kalau dekat sekolah sukan dia ada sport macam mana pun, kalau ada hentakan dia akan efek otot mengecut kan, ataupun ada problem kat situ. Atau kedua, sos dia disebabkan ada virus. Jadi saya cakap bahawa saya lupa kena COVID kan. So dia kata mungkin itu salah satu punca yang menyebabkan skapula tu. Baik.
Doktor, mungkin itu sedikit sebahagian daripada temu bual yang dilaksanakan semalam bersama dengan Ashraf Muslim. Maknanya, doktor, kalau seseorang itu keadaannya sudah lemah, maknanya ada ruang yang boleh menyebabkan ianya terus diserang oleh virus itu, akan menyebabkan post-COVID syndrome ini? So, kita tak berapa tahu kenapa masalah ni timbul. So, masalah ni memang dikenal pasti di seluruh dunia lah, ya, selepas pandemik ni melanda. Tetapi ada beberapa teori, fakta-fakta yang kukuh memang kita tak ada, but there are some hypothetical theories lah. Ya. So, salah satu daripada hypothetical theory adalah immune sistem badan kita ni memang tak seimbang. Ya. Selepas virus tu dah tiada dan dia terus menjejaskan kesihatan kita. Dan kejejasan kesihatan ni boleh dari segi yang sangat minimal macam kekejangan otot kepada sesuatu yang lebih serius di mana ada merosakkan organ dalaman kita, terutamanya paru-paru atau organ-organ dalaman lain, ya, walaupun ancaman virus tu memang dah tak ada. And tapi ada satu lagi teori di mana perkara ni virus, lepas kita dapat virus dan memang ada segelintir pesakit, ya, yang boleh dapat apa kita panggil post-viral fatigue syndrome. Ya, ini memang banyak dikenali di virus-virus yang lain, macam influenza, denggi. Kita tak sedari virus-virus ni seperti satu pandemik, tapi ini memang adalah virus-virus yang memang endemik di dunia kita. Alright, and banyak pesakit yang mengalami post-viral fatigue syndrome ni boleh mendapat gejala yang sama sewaktu mereka pulih dari jangkitan virus ni. And it has been reported about dalam 6 minggu ke 12 minggu ke even up to 6 months lepas seorang mendapat jangkitan virus. And of course, bila kita sakit ni selalunya kita tak berapa bergerak, we don't exercise, kita tak berapa aktif, because kita memang letih dan lesu. And ini mungkin juga boleh mengalami apa kita panggil kekenjangan daripada otot kita, deconditioning yang kita panggil, ya. So selepas pulih dari penyakit serius atau trauma, memang sukar untuk kita balik kepada aktif balik. So I suppose memang ada satu fasa di mana kita akan mengalami gejala-gejala seperti ini. Baik, doktor. Bersama dengan kita juga di sini ialah bersama dengan Sweet Kismina. Sweet, dengar tak? Dengar. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Salam. Sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Ya, okey. Sweet, dijangkiti COVID-19 positifnya pada 21 April yang lalu, ya? 10 hari kuarantin. Actually 14 hari. 4 hari awal tu sebab saya demam sebab bekerja dekat Ipoh, dekat Perak. So lepas demam dalam masa 4 hari tu pergi buat check up. 4 hari tu dah memang kuarantin lah. Lepas tu buat check up untuk buat swab test dan disahkan positif, terus masuk dekat PKRC untuk kuarantin selanjutnya. Baik. Keadaan Sweet hari ini bagaimana? Melalui kesan jangka panjang akibat daripada jangkitan COVID-19? Okey, apa yang Sweet dapat info, nasihatlah daripada doktor dekat PKRC Ipoh tu. Apa yang dia cakap sama je macam Dr. Yasmin cakap. Dari segi positif COVID ni, dia kata tak bermakna bila kita dah habis kuarantin, COVID tu tak ada dalam badan kita. Dia akan mengambil masa sekurang-kurangnya 6 bulan ataupun mungkin lebih untuk hilang daripada badan kita. Dan kenapa kita kena kuarantin 14 hari awal ni adalah kita tak tahu dalam 14 hari tu bila waktu yang kita COVID tu aktif dalam badan kita supaya tak kena jangkitan. Tapi dia punya efek dia yang Sweet rasa sampai sekarang dari segi immune system Sweet. Sweet tak boleh duduk je tak buat apa-apa. Dan Sweet tak boleh tak jaga Sweet punya kesihatan sebab apa yang Sweet perasan, kalau Sweet tak ambil vitamin C, kalau Sweet tak aktif bergerak, dia punya pernafasan nak tidur sangat sukar sampai ke hari ni.
Maknanya perlu lakukan sesuatu untuk memastikan mudah untuk pernafasan dan sebagainya lah. Yes. Sebab apa, kalau nak cakap pasal dia rasa dan bau. Bau semua dah ada dah. Dia bau dan rasa. Sweet. Okey. Doktor, mungkin kita boleh kembali kepada doktor dulu sementara kita menanti kita boleh dapat menghubungi Sweet. Doktor, okey. Sebab dia kata ada kes yang di mana selepas mereka dijangkiti itu dia bau dan rasa mereka masih tidak dapat lagi dinikmati. Jadi bagaimana bila keadaan seperti ini kan? Kadang-kadang ada yang takut sampai bila ni, takutnya kan tempoh-tempoh tertentu itu untuk kembali pulih. Memang sangat lama ke ataupun bergantung kepada imunisasi seseorang? Dia memang bergantung pada imunisasi seorang lah. Simptom-simptom dan gejala dan berapa banyak dia menjejaskan kesihatan ini memang bergantung daripada satu pesakit ke satu pesakit lain. Tapi bila tengok kajian di seluruh dunia dan reports yang dan juga dari social media, ada support group semua, mereka kata yang gejala ni dia mungkin berpanjangan sampai 12 minggu, tapi ada juga yang report dia sampai 6 minggu pun saya masih letih lagi, saya masih ini lagi. So di Hospital Sungai Buloh, Jabatan Rehabilitasi yang akan menghubungi semua pesakit-pesakit yang mengalami jangkitan COVID ni, and simptom yang biasa dilihat di bekas pesakit Sungai Buloh ni adalah 81% daripada mereka kata keletihan. Up to 20% yang kata yang memang susah nak tidur. Dan masalah pernafasan ni, batuk yang berpanjangan memang berlaku dalam 11 hingga 15% daripada orang. Kehilangan deria anosmia kita panggil hidu ni lah sampai is less common though untuk menjadi lebih lama macam ni. Tapi about 2 to 5% of patients memang ada masalah perpanjangan seperti ini lah. Kita masih sedang mengkaji dan kita masih sedang follow up patient-patient ni untuk tengok berapa lama ini akan ada lah. So hopefully we can help them better later. Baik. Doktor, terima kasih di atas perkongsian ini. Begitu juga dengan Sweet Kisminda. Terima kasih banyak-banyak. Kita mengharapkan mungkin sekiranya terlalu lama yang dilalui, kan macam susah lagi bernafas, susah tidur, mungkin mereka boleh pergi berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan nasihat ataupun rawatan yang lebih lanjut kan. Sebab kadang-kadang kalau kita mengambil kira, ni 6 minggu baru lagi lepas ni seperti mana doktor cakap. Tapi kalau keadaan sudah mendesak tentang kualiti kesihatan, kehidupan, pastinya kalian juga boleh terus mendapatkan rawatan dan juga nasihat daripada doktor. Terima kasih banyak doktor dan juga Sweet Kisminda di atas perkongsian ini. Jaga diri. Baik, selepas ini kita akan teruskan pengisian Malaysia ini bersama dengan Eli Iskandar ini berkaitan dengan ingatan ukhuwah dari bumi Amerika buat rakyat Malaysia. Kita bersama dengan Eli Iskandar. Assalamualaikum, saya Korporal Udara Syazwani. Adalah menjadi tugas kami untuk menjaga keselamatan negara. Saya rasa berbangga kerana dapat berbakti kepada negara dengan mengawal keselamatan rakyat ketika PKP. Kali ini, saya mengajak anda untuk bersama menjaga keselamatan diri dan orang di sekeliling dengan vaksinasi. Vaksinasi dapat melindungi diri mereka yang anda sayangi dan masyarakat. Jangan lupa tunaikan tanggungjawab anda. Daftar untuk vaksinasi, lindung diri, lindung semua. Okey, kembali dalam Malaysia hari ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami dan kita nak juga bercerita tentang bagaimana hubungan ataupun ukhuwah yang dijalinkan antara keluarga, antara sesama rakan taulan yang berada di tempat ataupun di kawasan yang berjauhan. Kita bercakap tentang satu lokasi yang berjauhan iaitu di Amerika Syarikat dan satu lagi di Malaysia. Bagaimana kita dalam keadaan yang terkesan dengan pandemik ini, kemudian masing-masing mempunyai perintah kawalan pergerakan masing-masing, saling berhubung walaupun secara dalam talian tapi masih lagi dapat mengeratkan ukhuwah dan juga silaturahim ini. Jadi untuk itu diwujudkan atau dianjurkan satu program yang dipanggil Ingatan Ukhuwah dari Bumi Amerika buat rakyat Malaysia dan program ini disebut sebagai Malam Al-Insyirah. Kita nak mengetahui lebih lanjut, kita nak bersama dengan tetamu kita nun jauh dari Washington. Yang pertama ialah Puan Nurlida Zainal Abidin.
rakyat Malaysia yang tinggal di Washington. Dan juga seorang lagi ialah Syarin Harun. Ya. Assalamualaikum kedua-duanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Nurida Terima yang bersatu. kasih atas jemputan. Okey, Nurida yang di bawah. Okey, yang di atas ialah Syarin ya. Okey, kalian kedua-duanya dia ni Washington DC ke Washington Seattle dia bersatu? Oh, di Washington DC, ibu negara. Baik, the capital lah. Okey, jadi mungkin nak ceritakan sikit tentang program Malam Al-Insyirah ini. Macam mana ia tercetus untuk dianjurkan ini? Mungkin saya boleh jawab sikitlah. Sebenarnya idea ni tercetus bila saya kenangkan yang saya ni sebenarnya nak balik Malaysia. Dah lama nak balik Malaysia. Daripada tahun lepas lagi. Dan kemudian apabila berlaku COVID ni terpaksa ditangguh. Lepas tu tahun ni saya dengar tentang keadaan ibu bapa yang uzur dan kakak saya yang mengalami kanser. Dan kakak saya juga jaga ibu bapa saya. Jadi rasa tu macam nak balik jugalah kan. Tapi memandangkan berlakunya pada waktu yang sama ada kegawatan di India kan tentang varian baru di India tu. Jadi saya tangguhkan dan saya kata mungkin lebih baik saya tunggu sehingga saya dapat vaksin yang sepenuhnya lah. Sebab dekat sini sebab dah mula diberi vaksin. Jadi selepas saya semasa dalam proses menunggu tu, jadi saya lihat pula lah berita dekat Malaysia ni dah mula gawat kan. Dah mula nampak beribu-ribu kes dan sebagainya. Jadi saya terpaksa tangguhkan niat saya lah walaupun rasa macam sedih jugalah kan. Tapi saya cuba berhubung dengan tak terkata sebab saya fikirkan ada 3 benda yang terlintas dalam fikiran saya bila lihat keadaan di Malaysia. Satunya sebab kes tragedi di kota New York yang kita hampir sama dengan keadaan di Malaysia. Itu sebelum vaksin. Dan yang keduanya kita kenalkan kalau di Amerika ni kes orang-orang tua di rumah-rumah orang tua yang banyak kes orang tua yang meninggal dunia akibat daripada jangkitan sebab sangat mudah waktu tu. Dan ketiganya sebab anak saya juga frontliners, dia seorang sukarelawan dalam EMT. So benda-benda ni jadi membuatkan saya sangat memang tak boleh tidur malam lah waktu tu. Jadi saya dan kawan-kawan saya yang kami ni ada grup discussion group yang terdiri daripada masyarakat Malaysia lah daripada di utara di sebelah barat dan timur Amerika Syarikat. Jadi saya luahkan perasaan saya kata kita mesti buat sesuatu untuk Malaysia sekurang-kurangnya. Just to show yang kami simpati, just to let you guys know dan kami tahu macam mana periknya, macam mana sukanya dan jadi program ni tercetus sebab idea itulah insya-Allah. Jadi nak manjangkan doa dan juga nak berikan semangat kepada mereka ni ya. Pastinya setiap individu daripada Nurida mempunyai cerita masing-masing ya. Kenapa perlu nak diteruskan hubungan ini. Syarin pun barangkali ada cerita sendirilah. Pada masa yang sama juga kenapa dalam banyak-banyak program tu disebut Al-Insyirah. Ini mesti ada sesuatu yang istimewa kan tentang nama ni kan. Silakan. Ya. Kenapa kami memilih nama Al-Insyirah itu adalah sebab daripada Al-Quran ya, surah Al-Insyirah. Dan surah Al-Insyirah dalam bahasa Inggeris bermaksud the comfort atau the solace. Ataupun dalam bahasa Melayu dimaksudkan penawar duka. Jadi sekarang ni kita kata berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Jadi kami di perantauan ini tidak boleh berbuat apa-apa, hanya menyampaikan kata-kata semangat dan juga doa untuk warga kita, sahabat andai, kaum keluarga yang tersayang yang dah 2 tahun tak jumpa. Jadi inilah usaha kami, semoga Allah dapat memperkenankan doa kami dengan usaha ini. InsyaAllah. Ya. Okey, dan kalau kita tengok posternya, line up untuk program ini boleh tahan juga ya. Kalian dapat berhubung dengan Ustaz Don, Ustaz Isfadiah dan sebagainya untuk terbabit sama-sama dalam penganjuran ini. Okey, apa yang akan berlaku sebab time zone kita ni berbeza-beza. Jadi apa yang akan berlaku pada program itu nanti?
Sebenarnya program ini disokong oleh ustaz-ustaz ini kerana mereka telah pernah menjadi tetamu kami di bumi Amerika ni dan melawat semua tempat-tempat dan komuniti-komuniti kami di sini. Jadi bila kami menyampaikan hasrat ini, mereka terus drop everything dan support kami untuk membuatkan program, menjayakan program ini. Jadi alhamdulillah lah. Jadi itulah Nolina, mungkin Rida boleh sambung sekali. What are we expecting? Apa yang berlaku dalam program ini nanti? Ya. Silakan. Program ni akan kita lihat ada kombinasi antara masyarakat Amerika dan juga pengisian daripada ustaz dengan ustazah, dan kita juga akan mendengar wakil-wakil dari masyarakat di sekitar Amerika, termasuklah berbilang bangsa dan berbilang agama. So insyaAllah masing-masing akan memberikan sepatah kata dua dan semangatlah hopefully untuk masyarakat Malaysia, terutamanya frontliners dan mereka yang terlibat secara langsung dengan COVID ni lah. InsyaAllah. Ya, katanya 10 pagi waktu Malaysia akan bermula di sana jam berapa? 10 malam. 10 malam. 10 malam di DC, berapa? 7 malam di California. Jadi di 10 malam dan Pantai Barat 7 malam. Ya, itulah dia. Okey, waktu berbeza-beza. Tapi adakah ini boleh ditonton oleh umum ataupun hanya kalian sahaja? Dibuka untuk masyarakat umum dan juga di-sharekan oleh ramai juga yang netizen-netizen di Malaysia yang menghargai ataupun membantu kami menyebarkan dia. Macam mana nak tahu alamatnya apa? Di mana? Di Facebook ke, di YouTube ke atau di mana ya? Facebook Live. Facebook Live. Baik. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak kedua-duanya. Didoakan semoga dipermudahkan segala urusan dan jaga diri. Pastinya keadaan di Amerika Syarikat sudah pun terkawal, alhamdulillah, dan kalian dapat bergerak bebas berbanding kami di sini. Tapi mohon doa kalian semua untuk kita semua berupaya untuk sama-sama melandaikan graf dan juga mengekang pandemik COVID ini. Terima kasih ya. Terima kasih atas jemputan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nurida Zainal Abidin dan juga Syarin Harun, kedua-duanya rakyat Malaysia yang berada di Washington DC sekarang ini. Jadi ini antara inisiatif yang dilakukan untuk merapatkan lagi hubungan sebab dah lama tak balik Malaysia kan, berjumpa sanak saudara keluarga tercinta. Inilah antara yang dapat dilakukan. Program Malam Al-Insyirah. Okey, kita nak berehat seketika selepas ini. Masih lagi cerita tentang cabaran berdepan dengan pandemik ini, bagaimana individu yang akan kami kongsikan, akan bawakan ini bangkit untuk mencari rezeki demi kelangsungan hidup selepas kakinya terpaksa dipotong. Semuanya dalam emisyen seketika nanti. Johan Ahmad, 43 tahun, mengalami kecacatan kekal pada anggota badan akibat kemalangan yang menimpanya tahun lalu. Tanggal 12 Julai 2020, insiden kebakaran di bengkel tempat beliau bekerja menyebabkan kakinya terpaksa dipotong. Akibatnya, Johan hilang punca pendapatan. Meskipun kini berstatus orang kelainan upaya, Johan tetap gigih mencari nafkah buat keluarga. Bersyukur memiliki kemahiran menjahit, di situlah beliau bangkit meraih pendapatan dengan mengambil upah menjahit di sebelah malam. Menurut bapa kepada 4 orang anak ini, pengorbanan isteri tercinta menjaga beliau dan anak-anak membuatkan Johan terhutang budi kepadanya. Sri Nurliana Mulyono tidak pernah mengeluh dengan dugaan yang dihadapi, malah menganggap pengorbanannya itu sebagai tanggungjawab seorang isteri. Setiap daripada kita mempunyai cerita, kan? Dugaan cabaran yang tersendiri, dan ini antara yang dilalui oleh Johan dan juga isteri Sri Nurliana Mulyono. Bagaimana, bayangkan bagaimana keadaan dan cabaran yang dilalui itu. Dah hilang kaki, lepas tu dengan keadaan yang terbakar dan sebagainya, tapi masih boleh bangkit
untuk meneruskan kehidupan. Itu satu semangat yang luar biasa sebenarnya. Betul. Bukan calang-calang orang boleh ada semangat sebegini sebab kadang-kadang yang lain tu dah pasrah, dah hanya mengharapkan bantuan semata-mata. Yang ini terus mahu melakukan sesuatu demi keluarga tercinta. Okey, kita nak bersama dengan Johan Ahmad dan juga isteri Sri Nurliana Mulyono di talian video sekarang. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa khabar kedua-duanya? Khabar baik, alhamdulillah. Dah sarapan belum? Belum lagi. Belum lagi. Okey. Ni nak tanya Johan dan juga isteri ni panggil apa? Panggil Nurliana ke panggil Puan Sri? Ya, Puan Sri ya. Mana-mana boleh. Liana. Panggil Liana boleh. Okey. Johan dan Liana, soalan pertama saya, langsir belakang tu buat sendiri ke apa? Betul, buat sendiri. Hebat. Hebat sungguh, tahniah. Okey, tadi kita dah kongsikan sedikit kan mengenali latar belakang Johan dan juga Liana, bagaimana kalian sangat-sangat bersama, bergantung, memerlukan satu sama lain lah untuk meneruskan kehidupan ini. Tapi kita nak tahu juga apa yang membuatkan Johan terus bangkit, mempunyai semangat yang sangat besar untuk meneruskan kehidupan demi isteri juga dan anak. Yelah, kadang kita fikir anak-anak kita yang nak bersekolah ke semua tu. Macam-macam lah kita dengan keluarga, dua dengan keluarga, ibu bapa kita pun okey. So, masing-masing bagi semangat rakan-rakan. Alhamdulillah saya boleh berikan ilmu sekarang lah. Sokongan orang sekeliling sokongan sekeliling. Johan sebelum ni memang mekanik lah, ya? Mekanik, bengkel sendiri sebenarnya. Oh, bengkel sendiri. Yang terbakar tu adalah bengkel milik sendiri? Allahu Akbar. Okey. Kemudian adakah ketika itu Liana bekerja juga ataupun bagaimana? Tak, saya tak bekerja. Saya suri rumah. Jadi pendapatan itu hanya daripada seorang saja? Seorang saja. Okay. Memang dari dulu mula kahwin memang sumber seorang saja. Okey, dalam keadaan ketika kecederaan itu melalui rawatan dan sebagainya, bagaimana kalian meneruskan kehidupan? Sebab Liana tak bekerja kan? Apa yang dilakukan? Okey. Macam mana nak cakap? Benda bila dah berlaku kemalangan macam tu, sebagai isteri tipulah kalau tak ada rasa sedih, macam mana fikir masa akan datang. Tapi alhamdulillah rezeki tu ada. Baik. Percaya dengan maknanya kalian mempercayai bahawa apa yang berlaku tu pasti ada hikmahnya, pasti ada yang hikmahnya nanti. Baik, Johan sendiri sebagai seorang suami dan juga bapa kepada anak-anak kan, bila melalui fasa ini kan, sebab tadi Johan kata Johan seorang mekanik, bengkel sendiri. Lepas tu pula menjahit. Menjahit lah ya? Bagaimana pula ada kemahiran itu? Ya. Menjahit ni warisan ibu bapa saya. Warisan ibu saya lah. Ibu saya pandai memang ambil terfaham jahit. Dulu daripada kecil saya lagi membantu lah. Bantu ibu saya. Jadi kemahiran tu ada sikit. Lepas tu saya dapat langsir apa semua saya buat sendiri lagi dulu. Oh ya ke? Saya memang buat langsir sendiri lah. Lepas tu bila ni sekarang ambil terfahan. Baik, maknanya dah biasalah menjahit langsir dan sebagainya. Dah biasa menjahit. Sebab tiap tahun raya dia akan jahit langsir sendiri. Oh, untungnya lah dapat suami macam ni. Sebelum ni memang tak ada ambil tempahan. Kalau masa dia sihat dulu kan. Sebab dia kalau tiap tahun nak raya, saya beli kain nanti dia menjahit. Macam tu. Yana tak nak jahit? Tak. Sebab jujur tu. Orang usik mesin jahit dia. Biasanya lelaki memang tu. Nanti dia marah. Dia kata nak setting susah. Jangan usik. Dia kalau duduk kain lah. Saya potong kain lah. Boleh lah. Keting dia depan. Curi-curi lah Yana malam-malam tu. Tak boleh. Orang lelaki ni kalau ada mesin dia jangan kacau. Bisa nanti kan. Tak setting. Tak setting. Okey, Johan difahamkan disebabkan kecederaan ini aktiviti menjahit hanya boleh dilakukan di sebelah malam ya? Kulit saya dah tak ada ni. Dia tak boleh bahang panas. Nanti dia merah. Nampak kulit tangan. Kalau boleh tunjuk sikit. Dia tanpa kulit peha. Kulit peha tanpa tangan. Dia kalau bahang sangat cuaca saya tak tahan. Macam kena panggang. Oh, okey. Maknanya kalau tengah hari tu memang tak boleh keluar lah ya? Kalau kena cari trip boleh saya pakai baju lengan panjang lah. Maknanya masih lagi sedang dalam fasa pemulihan ke ataupun memang itu keadaannya sampai bila-bila? Masih orang di hospital.
Dia masih fasa pemulihan. Fasa pemulihan tu memang makan masa dah lama. Baik. Okey. Maknanya sekarang bila selepas daripada kebakaran tu, maknanya Johan dah tak buat lagi lah kerja mekanik. Kadang-kadang mungkin ada orang datang, Johan tolong tengokkan ni boleh ke bagaimana? Ada kawan-kawan dia bengkel-bengkel depan ni kan, kadang dia tak tahu, mana yang dia tak tahu tu nanti dia datang sini dia ambil Johan. Dia ambil Johan pun dia suka hatilah, bantulah kawan dia. Dia tahu je nanti dia buat dia ada kemahiran. Okey. Nak tanyalah, jadi maknanya mata pencarian sekarang ni lebih kepada mengambil tempahan jahitan langsir dan juga cadar ya? Okey. Kalau boleh kami tahulah berapa pendapatan sebulan? Setakat ni belum ada sebulan sebab kita baru mula daripada lockdown tu hari 1 hari bulan 6. Oh, baru sangat dah ni. Okey, baru kira setengah. Sebabnya sebelum ni saya part time dekat kedai makan kan. Tapi sebabkan kedai makan tutup lockdown, saya tak ada punca pendapatan. Tu yang suami ikhtiar. Okey. Dan kisah Yana Johan ni pula ada rakan yang tularkan di Facebook kan, minta bantuan macam siapa nak tempang. Aida Makno. Jadi masa tu terfikir tak bahawa macam mana boleh tular dan sebagainya? Tak terfikir langsung. Tak terfikir. Tak terlintas sikit pun tak ada. Dia cuma hanya untuk nak iklankan yang Yana dengan suami menjahit dekat kawasan berdekatan saja. Tak sangka sampai ke ni. Tak sangka sampai ke Malaysia pun ya? Memang tak sangka langsung. Memang tak dijangka. Kita ni set tahun depan kita ada langsir nanti. Kita mungkin tak langsir memikirkan langsir ke ataupun ni alas sofa ya. Apa ni ada sebarang perancangan untuk membuat menjahit pakaian baju Melayu ke baju kurung dan sebagainya. Ada juga. Ada, insya-Allah ada. Kita mesti jahit kan dulu tepi ada. Ni sekarang mesti jahit pun jahit satu je jahit tegak. Okey. Sebab tu boleh buat langsir. Mungkin seperti perancangan Johanna bila kita dah bertemu bual di MHI kan, itulah di Facebook. Jadi mungkin perancangan Johan untuk meneruskan lagi apa yang dilakukan sekarang ni. Yalah, kita boleh tim jahit lah baju. Lepas ni boleh buat baju. Kalau ada mesti jahit yang okey sikit kan, boleh buat baju teruk. Baik. Macam-macam lah apa yang mampu buat ni. Dah macam-macam dalam kepala dah perancangannya ya? Macam-macam. Tapi itulah kalau tengok kalau Allah satu yang boleh ni yang kita lakukan. Betul. Semangat tu yang penting tu. Betul, semangat tu dalam keadaan pandemik sekarang ni kan. Sebab dengan keadaan sekarang kita tak boleh biarkan Johan baring tanpa aktiviti. Kalau dia baring, kalau nanti dia stres, dia tertekan, tak boleh. Sebab tu saya suka bagi dia buat kerja, aktiviti. Contoh macam menjahit, walaupun tu kain sendiri, bagi je dia menjahit. Dia nak buat apa, jangan kita. Diana sekarang manager kan? Manager Muda Johan Okey, baik. Macam mana saya nak cakap saya daripada fasa pertama dia kemalangan, saya jaga dia dekat hospital sebulan lebih. Jadi fasa perjalanan dia nak pulih tu, saya yang lalui. Saya yang hadap kan. Jadi saya tahu macam mana saya nak handle dia. Baik. Kalian ni sweet couple untuk hari ni. Sweet couple untuk hari ni. Noliana dan juga Johan. Tahniah, syabas diucapkan. Kita doakan dipermudahkan segala urusan ya. Terima kasih. Okey, jaga diri. Jaga diri. Semoga bisnes terus maju insya-Allah. Betul. Itu yang kita katakan bagaimana mereka memerlukan sesama sendiri, pergantungan sesama sendiri itu yang perlu. Maknanya Liana bagi semangat dan husband pun semangat. Ya, betul. Saling perlu memerlukan. Ya, Johan Ahmad dan juga Sri Noliana Muniono, pasangan suami isteri tukang jahit. Anda boleh cari mereka di laman sosial lah. Atau ada nampak tempahan ke? Kan? Langsir. Insya-Allah. Okey, kita nak bahas ketika nanti kita nak sambung berkenaan dengan ni kembara korban. Ya. 1001 asnaf kan, semalam kita bersama dengan Datuk Kazim. Jadi nanti kita akan bersama dengan Ustaz Datuk Haji Badri Shah untuk bercakap lebih lanjut berkenaan dengan program ini. InsyaAllah. Baik, seketika kembali lagi sebelah sini. Pakai ini atau pakai ini. Pilihan di tangan anda. Jangan leka dan alpa, kita belum menang. Awak, janganlah duduk seorang diri macam tu. Jadikan PKP ini peluang untuk rapatkan balik hubungan. Telefon kawan-kawan, tanya khabar. Kalau ada masalah, jangan pendam. Kongsikan, minta bantuan. Kesihatan mental juga sangat penting untuk kita jaga, tambah lagi dengan situasi COVID-19 ini. Amalkan 3W, wash, wear and warn dan elakkan 3S. Tempat sesak, kawasan sempit dan sembang dekat-dekat. Kekalkan kecergasan dan jaga kesihatan anda.
Sama-sama kita jaga kita. Budayakan normal baharu, bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Baik, terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di TV3 dan juga MHI. Jadi kita teruskan pengisian kita berkenaan dengan program Kembara Korban 1001 Asnaf 2021 ini. Kita terus bersama dengan tetamu secara maya kita, iaitu Ustaz Datuk Haji Abadli Shah bin Haji Alauddin, merupakan juga antara Duta Kehormat Yayasan Budi Ihsan Malaysia YBM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Terima kasih Datuk bersama dengan kami di MHI. Datuk, kita berbicara berkenaan dengan program ni kan. Kembara Korban 1001 Asnaf ini. Jadi pastinya ramai nak tahu ni Datuk berkenaan dengan program ni. Kan, apatah lagi ianya dilaksanakan oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia sendiri YBM. Tapi kita nak tahu dululah latar belakang YBM sendiri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Budi Ihsan Malaysia adalah sebuah pertubuhan amal yang memperjuangkan kebajikan golongan fakir miskin di mana juga mereka berada. Tak kira latar belakang dari segi agama, bangsa maupun keturunan. Jadi sejak daripada yayasan ini ditubuhkan 3 tahun lepas, pelbagai aktiviti amal telah pun dapat dilaksanakan. Antaranya lah sekadar menyebut beberapa program bantuan makanan harian, program bantuan kecemasan tunai, program bantuan sokongan kesihatan dan bagai-bagai lagi. Jadi untuk fokus kita pagi ini, kita nak bercerita tentang program Kembara Korban 1001 Asnaf yang sedang kami anjurkan sekarang ini. Jadi program Kembara Korban ini kami laksanakan dalam dan juga di luar negara, khususnya di negara-negara Afrika. Sebagai contoh di Nigeria, di Chad, dan yang terbaru kita bercadang untuk mengadakan korban di Timur Tengah, iaitu di Palestin. Jadi untuk program korban dalam negara pula, pihak yayasan telah pun menjalinkan kerjasama dengan Persatuan Penternak Tempatan yang kita panggil GTR, Koperasi Grup Transformasi Ruminant. Mereka ni berperanan besar untuk nak membekalkan haiwan-haiwan korban untuk ibadah korban dalam negara kita. Jadi dengan kerjasama yang baik ini, kita berharap kita dapat mengagihkan daging-daging korban dengan lebih meluas lagi di seluruh tanah air tanpa kita menjejaskan mutu dan kualiti daging-daging ini. Jadi untuk program korban luar negara pula, pada tahun ini Yayasan Budi Ihsan Malaysia masih lagi seperti biasa memilih negara-negara Afrika untuk penganjuran ibadat korban. Dan untuk rekod pada tahun lepas sahaja, kami telah berjaya menganjurkan hampir 30,000 penyertaan untuk ibadah korban di negara Afrika, khususnya di Chad, di Nigeria dan juga di Burundi. Dan di Palestin pula tahun ini merupakan kali pertama kita nak anjurkan korban di sana. Dan lokasi yang kita pilih adalah di Gaza. Dengan mendapat kerjasama lah daripada pertubuhan tempatan yang setiap tahun mereka menganjurkan ibadah korban di bumi Gaza ini. Jadi untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai korban di Gaza Palestin ni khususnya, semuanya ada ditunjukkan di laman web Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Lunsuri saja www.ybim.org.my. Semua maklumat ada diterangkan di situ. Datuk, tadi Datuk menyebut bagaimana sebelum ini ada 30,000 penyertaan membantu untuk melakukan korban di luar negara yang sebenarnya negara yang telah Datuk maklumkan. Jadi mungkin ada juga segelintir yang mungkin bahawa macam kenapa perlu lakukan di luar negara kan? Mungkin ada segelintir yang masih ada pemikiran yang sebegitu, Datuk. Baik, kita lihat negara-negara Afrika ini khususnya begitu susah sekali rakyat. Ramai yang serba mundur dari segi kebuluran, tidak ada sumber makanan. Kalau saya ambil contoh di Chad saja, tahap kebuluran di Chad adalah antara yang tertinggi di dunia. Human Development Index meletakkan Chad negara ke-187 daripada 189 negara paling susah di dunia. Sedangkan 55.7% penduduknya adalah Muslim. 75% mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Jadi takkanlah kita bila mendengar angka-angka begini, kita boleh lantaklah dia nak jadi apa, asalkan kita tak boleh. Begitu kita sama Islam. Siapa yang boleh bantu mereka? Bayangkan ada di kalangan anak-anak mereka ni terpaksa minum air daripada lopak.
Ada yang terpaksa makan daripada tanah liat yang dikepal-kepal. Dan ini cerita-cerita yang real kita tengok. Sebab itu keperluan untuk kita melakukan ibadah korban di tempat-tempat yang kita nyatakan tadi di Afrika misalnya, itu tak boleh kita remeh-remehkan. Sama juga kalau orang nak tanya kenapa nak lakukan di Gaza, Palestin. Ini soalan yang sama jugalah. Dah bergolak sekian lama. Jadi kadang-kadang kita menganjurkan ni bukan sebab nak bagi daging. Tapi sebab kita nak menunjukkan solidariti kita ke atas perjuangan, kesusahan mereka selama ini. Itu matlamatnya. Datuk, mungkin Datuk sendirilah lebih memahami kan tentang Yayasan Budi Ihsan Malaysia ini. Mungkin boleh Datuk terangkan apa keistimewaan sekiranya ramai sekali yang ingin turut serta dalam program ini bersama dengan YBeam. Baik, banyak pihak yang menganjurkan korban. Tetapi kelebihan yayasan ni saya tengok pertama sekali adalah sistem pengurusan dia yang sangat teratur dan juga profesional. Yang mana mereka begitu bersungguh-sungguh hingga berjaya mendapat sijil ISO 9001-2015 khusus untuk penganjuran ibadah korban saja. Jadi untuk makluman penonton, dengan adanya pengiktirafan sijil ISO ini, semua peserta yang mendaftar tidak perlu risau tentang ketelusan, tentang kelancaran pelaksanaan ibadah korban yang pihak yayasan buat. Ini yang pertama. Kelebihan yang kedua, dari segi harga pakej korban yang ditawarkan oleh yayasan serendah RM390 untuk satu bahagian dan RM2,730 untuk seekor lembu. Jadi ini memang harga yang berpatutan dan mampu disertai oleh orang ramai, insya-Allah. Itu kelebihan yang kedua. Kelebihan yang ketiga, kekuatan sokongan logistik dan juga kerjasama yang begitu baik yang saya tengok mereka ni buat kerjasama dengan pihak berkuasa dengan negara-negara yang terlibat. Sebagai contoh, untuk korban di negara-negara Afrika, yayasan telah mendapat surat kelulusan penganjuran ibadah korban ini daripada pihak berkuasa agama di negara tersebut untuk nak melancarkan segala urusan korban nanti. Ini tidak campur dengan 3,000 petugas terlatih yang akan membantu sepanjang pelaksanaan korban itu. Baik. Terima kasih banyak-banyak Datuk. Dan saya kira kalau sekiranya ada mereka yang ingin turut berserta bersama dengan program ini bersama dengan YBeam, mungkin Datuk boleh kongsikan di laman mana untuk turut serta? Caranya mudah saja. Pertama sekali boleh hubungi talian telefon seperti yang akan tertera di skrin nanti. Dia akan beritahu langkah-langkah seterusnya. Yang kedua, boleh layari saja website di www.ybim.org.my atau tuan-puan boleh imbas saja QR code yang dipaparkan pada skrin TV. InsyaAllah ibadah korban akan terjamin bersama yayasan dan ada hadiah istimewa pula akan diberikan kepada peserta yang bertuah. Alhamdulillah. InsyaAllah kita doakan moganya semuanya dipermudahkan nanti, Datuk. Terima kasih banyak-banyak Datuk. Jaga diri ya. Terima kasih Farah. Baik, InsyaAllah. Terima kasih banyak. Ustaz Datuk Haji Badri Shah Haji Alauddin, Duta Kehormat Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Baik, kita akan berehat seketika. Sekembali nanti kita akan bawakan sedikit perkembangan apa yang ada di Dada Akhbar dan juga ini antara usaha, salah satu usaha yang dilaksanakan oleh anak tempatan berkenaan dengan bagaimana membantu memberi barang keperluan asas kepada mereka yang memerlukan, apatah lagi berhadapan dengan keadaan pandemik COVID-19 ini yang masih lagi tidak tahu mana penghujungnya. Semuanya sebahas ini di MHI. Baik, kembali semula di Malaysia hari ini. Sedap. Cikgu Asyari, kenapa tidak bercakap-cakap? Saya tunggu monitor depan saya rupanya di atas sudah ada. Okey, kembali dalam MHI dan kami harapkan apa yang kami kongsikan setakat ini memberi manfaat kepada anda dan kepada yang dah vaksin, terutama golongan warga emas. Tahniah diucapkan. Betul, ada juga semalam yang ada juga masa warga emas ni kan gilirannya ada juga anak muda yang ambil peluang untuk buat kerja-kerja sukarelawan, membawa warga emas ini pergi ke pusat vaksinasi. Ya Allah, moga murah rezeki kalian kan membantu mereka ini. Betul. Dan kita sangat menganjurkan aktiviti seperti ini dan bercakap tentang aktiviti kebajikan ini macam-macam cara dalam keadaan PKP ini kan. Jadi salah satu caranya ialah dengan memberi ruang kepada golongan-golongan tertentu yang terkesan dengan pandemik ini tak dapat berniaga dan sebagainya untuk melakukan kebaikan. Tapi sebelum kita bersama dengan beliau, kita tengok akhbar dulu lah. Tak tengok soal khabar kita hari ni. Apa dah, Ben? Apa dah ni? Lambat. Apa kecek kan? Kecek. Okey, kita tengok dulu akhbar hari ini. Mungkin di NST. Ini dia. 7 days. Berita harian dulu. Okey, berita harian dulu. Ini dia. Muka hadapannya.
KKM, kesan penularan 23 varian baharu di 6 negeri. Ini dia kata 23 kes varian baru. Varian baru ini saja sangat membimbangkan kita. Sebab kita tak tahu apa lagi varian baru yang akan simptom-simptomnya, bagaimana caranya. Aduhai. Dan kadar boleh jangkitannya pun macam mana kan. Sebab kita tahu sebelum ni ada sporadik yang kita tak tahu kan. Okey, ini Kementerian Kesihatan mengesanlah 23 varian baru COVID-19 ini di 6 negeri, membabitkan varian Beta, B.1.351 dari Afrika Selatan, varian Delta, B.1.617.2 dari India. Jadi ini antaranya lah, ada lagi 4 tu beta, nombor-nombor dia yang membezakan sebenarnya. Tapi itulah, kita mungkin tidak perlu untuk menghafal nombor-nombor varian ini, tapi apabila disebutkan tentang varian ini, berhati-hatilah sentiasa. Okey, dan itu di berita harian, dan Metro juga berkongsi cerita-cerita berkaitan COVID juga, tapi kita tengok muka hadapan harian Metro apa gambarnya ataupun ni dia majoritinya cerita tentang inilah keputusan SPM yang menjadi saat yang tetap indah ni antara lain. Dan muka hadapan macam-macam dikongsikan di sini, tentang juga disebutkan tentang 23 kes varian ni. Tapi ini pilihannya? Ya, ni waspada pakej badal haji umrah. Ini sentiasa ada pihak yang mengambil kesempatan ya dalam keadaan yang sempit ini, yang sukar ini, apabila dikatakan ada pihak yang boleh mengerjakan haji dan sebagainya, akan ada mereka yang akan menangguk di air keruh ni untuk mencari kesempatan untuk mereka yang ibu anak-anak yang sudah ibu bapa yang tak berkesempatan menunaikan haji dan umrah dan sebagainya untuk menjadi wakil. Jadi mereka ni konon-konon nak jadi ejen dan sebagainya. Apatah lagi waktu terdesak ni kan. Pastinya dengan kita tahu ekonomi, punca pendapatan. Jadi pastinya ada orang-orang yang mengambil kesempatan inilah. Kalau aktiviti atau program badal haji ni, pastikan anda berhubung dengan pihak yang sah. Yang berwajib. Okey, ini NST, gambar yang cukup menarik juga, defying odds berkaitan dengan keputusan SPM. Baik. Dan ini pilihannya berkenaan dengan perkembangan lah mengenai UPU applications. 7 days from June 15 to update about this application. Jadi kita tahu kan adik-adik kita ni dah mendapat keputusan SPM semalam. Katanya nanti keputusan pun boleh dilihat sehingga 17 hari bulan nanti pukul 6 petang. Tapi ini berkenaan dengan kemasukan universiti nanti, sekadar pengembangannya nanti pada 15 Jun lah. Okey, kita nak throwback sikit ni. Throwback ni tak jauh sangat, throwback semalam lah. Apa yang perasaan anak-anak kita yang mendapat keputusan cemerlang ni. Mari kita saksikan, kemudian kita sambung cerita di studio. Rakaman detik-detik bermakna dalam kehidupan kita. Kebanyakannya di TikTok. Setakat ni saya tak jumpa lagi yang buat IG live ke ataupun Facebook live ke. Pastinya semalam adalah hari yang penuh berpada bagi mereka yang mendapat pesan cemerlang untuk keluarga. Dan juga penerbit kita, Wan Farid, anak dia pun 11A. 11A ya? Jadi Muhammad Fawaz. Sekolah menengah agama Kuala Lumpur. Semalam ayahnya penerbit tu agak tak keruan sikit. Tak keruan semalam melelangi dalam studio. Nak kita bercerita tentang apa ni sidang media keputusan SPM dan sebagainya kan. Jadi itulah dia. Apa pun syabas kepada anda sebagai ibu bapa dan juga anak-anak ya. Atas kecemerlangan. Tapi dengan
kecemerlangan, pastikan kita ada kapasiti untuk membuat kebaikan juga. Betul. Jadikan kadang-kadang kita perlu lihat juga apa yang kita ada itu kembalikan semula bakti itu kepada masyarakat sekeliling itu sebenarnya. Dan kita nak bercakap berkenaan dengan tadi sukarelawan itu kan? Ya. Kita nak bersama dengan Faris Fariduddin Muhammad. Beliau ni seorang peniaga tapi ada satu inisiatif yang baik yang beliau laksanakan, memberikan keperluan asas kepada mereka yang memerlukan pada masa pandemik ini. Di talian sekarang ini. Hello, Assalamualaikum. Hello, Faris. Waalaikumsalam. Terima kasih. Apa khabar? Ceria sekali hari ini ya. Itulah dia. Terima kasih. Okey. Faris, kita mengetahui bagaimana kalian melakukan kerja-kerja sukarelawan ini kan. Tapi boleh cerita sikitlah bagaimana bermulanya inisiatif ini memberi barang-barang keperluan asas kepada mereka yang terkesan disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini kan? Okey, basically dekat kitchen ni, apa yang kita buat sekarang adalah kita memberi sumbangan dalam bentuk bakul makanan yang kita panggil Food Bank Initiative sendirilah. Benda ni dia start apabila salah satu daripada saya punya partner nama Ivan Chan, dia dapat call dan message daripada kawan-kawan dia yang tak boleh keluar bekerja semasa lockdown semua kan. So mereka perlukan bantuan dari segi kewangan untuk membeli makanan dan sebagainya. Start daripada situ, kitchen punya management team ni kita macam realise yang sebenarnya dalam komuniti kita ni ramai orang yang terkesan sangat-sangat akibat PKP ni dan they are struggling untuk cuba memastikan keluarga dia orang ni cukup makanan. So kita sebagai satu bisnes kan, kita memang berharap kepada komuniti kita. So memandangkan kita mempunyai kelebihan dari segi kewangan untuk mengeluarkan bantuan ni, we decide why don't kita beri sumbangan dari segi bakul makanan kepada komuniti-komuniti kita lah dekat Ara Damansara ni. Okey. Ini pendekatan yang sangat murni, sangat mulia sebablah tanpa komuniti ni bisnes kita pun tak boleh berjalan, betul tak? Betul. Jadi inilah masa untuk memberi balik kepada mereka. Okey, dari segi pengagihannya dibuat macam mana? Kalau kita tengok video ni beratur panjang tu. Betul. Okey, dari segi pengagihan ni kita tak ada limitkan kepada penerima, contohnya mereka hanya boleh ambil sekali saja sepanjang inisiatif ni ataupun kita tak ada limitkan kepada warga negara sahaja boleh menerima atau tak lah. Tapi kita ada gariskan panduan-panduan SOP bagi memastikan keselamatan pekerja-pekerja di kitchen dan juga keselamatan penerima bantuan dapat kita jagalah. Okey. Proses penerimaan tu kita memang sangat teliti. Kalau saya boleh tunjukkan proses penerimaan tu, saya akan tunjukkanlah. Silakan. Boleh. Ya. Boleh Boleh. Saya akan bermula daripada depan pintu kedai. Silakan bergerak. Bergerak. Konon-konon kami berada di sana. Kami sebenarnya nak ke sana, cuma itulah. Cuma kekangan. Okey. Ya. Boleh. Saya akan ada partner saya, Ivan Chan. Dia akan bantu saya untuk tunjuklah proses tu. Okey. Kenalkan partner saya, Ivan Chan. Hello, Ivan. Okey, seawal jam berapa sebenarnya telah dibuka? Boleh beratur kita akan mula memberi bantuan seawal setiap hari seawal pukul 4 petang hingga 6 petang. Okey. So untuk penerima, diorang perlu beratur menggunakan jarak yang kita dah sediakan. Kita dah mark dekat lantai. Dan pertama sekali diorang perlu scan QR code yang ada lah. Okey. Okey. Selepas scan QR code yang ada, kita akan pastikan yang status MySejahtera penerima ni semua adalah dalam keadaan low risk sahaja. Okey, baik. Baru dibenarkan masuk dari situ kita akan sanitize tangan penerima. Okey. Dan penerima akan dibenarkan masuk seorang pada satu masa. Dia ada masa ke? Dia ada berapa lama ke diberikan? Ya. Tak ada. Mereka akan membawa ke semua barangan di dalam kubikel ini. Okey. Lepas tu dekat luar kita akan kasih satu tray telur. So itulah satu set sumbangan untuk seorang. Baik.
setiap orang yang scan MySejahtera, kita akan cek history juga. Satu hari seorang hanya boleh mari dapat satu kali. So history sana saya boleh cek. Kalau ada orang yang mari konsekutif 3 hari, so kita akan tanya sikit soalan lah. Kenapa dia kena mari setiap hari? Kalaulah dia cakap keluarga yang besar, so kita pun kasih dia agaklah. Okey, ada budi bicara lah. Bagusnya. Maknanya setiap individu yang masuk diberikan satu ruang untuk mendapatkan makanan lah. Satu cubicle tu lah ya. Betul. Setiap individu yang masuk, kita akan berikan mereka ruang dalam kita punya tempat collection ni. Untuk diorang ambil sendiri, kita pastikan yang penerima sumbangan-sumbangan kita ni, kita lakukan aktiviti penerimaan ni secara contactless. Baik, okey. Untuk memastikan tak ada risiko kepada kaki tangan kitchen dan juga kepada penerima lah. Bagus ni. Itulah. Faris, setakat ni dah berapa ramai dah sebenarnya keluarga yang kalian bantu untuk keperluan asas ini? Okey, kita mulakan inisiatif food bank kita ni pada hari Isnin minggu lepas, sehari sebelum lockdown. Dan alhamdulillah sehingga hari ini dengan bantuan ahli Dewan Undangan Negeri dan juga ahli parlimen di dalam komuniti kita dapat membantu lebih daripada 3,300 keluarga sampai sekarang dalam masa 1 minggu. Okey, dan bagaimana kalian menghebahkan inisiatif ini ataupun ini daripada words of mouth ke atau bagaimana? Okey, pada mulanya it's just basic, kita cuma share dekat kawan-kawan kita melalui WhatsApp dan juga Facebook post personal lah. Tapi eventually benda ni jadi macam setiap orang yang terima mesej tu akan share kepada kawan-kawan diorang lain-lain. Eventually dia jadi viral dan start dari situ kita dalam satu masa boleh ada lebih daripada 30 hingga 50 orang yang beratur untuk menerima bantuan dari kita lah. Bila dah viral ni, keadaan takut tak terkawal pula macam mana? Okey, bagaimana kalian plan lah kan untuk mengatasi, sebab kita perlu menjaga kendiri kita dan sebagainya kan dalam keadaan COVID ni? Betul. Sebab bagi memastikan kita dapat menjalankan proses pemberian sumbangan ni dengan selamat, lain daripada SOP yang partner saya baru terangkan tadi, kita juga ada menerima sukarelawan daripada warga Ara Damansara sendiri dan juga warga Subang yang datang membantu kita memastikan penerima-penerima menjaga jarak fizikal mereka dan juga memastikan SOP dapat dijalankan dengan sebaiknya lah. Kita juga telah menerima kunjungan daripada Polis Kelana Jaya. Mereka telah membantu kita memastikan yang kita melakukan SOP yang betul dalam menjalankan inisiatif food bank ni lah. Syabas dan tahniah tu dah. Kebersamaan anggota komuniti itu yang buatkan projek ini berjaya dilaksanakan. Okey, ini laman Instagram ya kalau ingin lebih lanjut dan barangkali sama ada anda nak mendapatkan bantuan ataupun nak mendapat inspirasi ni. Nak membantu jadi sukarelawan pun boleh juga kan Faris? Betul. Tapi sebenarnya sebab ramai orang yang keliru. Mereka ingatkan yang kitchen ni sebenarnya adalah sebuah NGO. Sebenarnya kitchen bukanlah sebuah NGO. Kita sebenarnya masih lagi sebuah bisnes lah. Ya, baik. Yalah, ini kira macam giving back lah kan? Giving back. Ya, we have to give back to our community lah. Baik, Faris, terima kasih banyak Syabas kepada anda dan juga siapa yang menerangkan tadi? Ivan. Okey, terima kasih. Terima kasih banyak ya. Jaga diri kalian. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini antara sumbangan anak tempatan lah kepada mereka kan. Pastinya sekarang kita rezeki kita lebih. Betul. Jadi rezeki lebih tu ada rezeki untuk orang lain. Betul. Bila memberi itu kita akan rasa macam tenang sikit kan. Ya, itu antara inisiatif lah. Macam kita hanya bukan cerita tentang isu dan masalah saja. Kadang-kadang ada perkara yang memberikan inspirasi untuk kita menjalani kehidupan kita. Sebab kita kalau minta masih bila kita nak beri kan? Betul. Ya. Baik. Dah sampai kita dah penghujung. Cikgu Asyari kita mau pulang. Cikgu Asyari, Cikgu Murni. Cikgu Murni. Okey, jaga diri kalian hari Jumaat, Sabtu, Ahad ini mungkin bagi adik-adik yang masih lagi ada tak naklah yang murung dan sedih untuk keputusan SPM, tidak apa. Ya, pastinya apa yang berlaku tu ada hikmah, nanti Allah akan memberi yang baik nanti. Insya-Allah. Sabar. Ya. Setiap orang ada kecemerlangan di masing-masing, di tempat yang lain juga. Okey, jumpa lagi. Selalu. Assalamualaikum.
Beribu bintang di langit kini menghilang, meraba aku dalam gelap. Rembulan mengambang kini makin suram, pudar ilhamku tanpa arah. Sedetik wajahmu muncul dalam diam, ada kedipan, ada sinar. Itukah bintang ataupun rembulan? Terima kasih ku ucapkan. Izinkan ku mencuri bayangan wajahmu. Izinkan ku mencuri khayalan denganmu. Maafkanlah, andai lagu ini mengganggu ruangan hidupmu. Kau senyumlah, sekarang memori kita di arena ini. Kau ilhamku, kau ilhamku. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada barisan hadapan yang sedang bertugas dalam saat yang genting ini ketika kita berperang dengan virus COVID-19, dan kepada anda semua kami mendoakan supaya anda